Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa pula dengan saya Tio Endik Besanusi. Alhamdulillah, hari ini saya nak bawa adik belajar. Mari kita bakat belajar jawab soalan madah Al-Quran lagi. Sambung hak IP dulu. Supaya tak lewatkan masa, mari kita mula bersama. Soalan yang pertama pada hari ini, dia tanya kata ayat fawailul lil musallin, siapakah yang akan dapat bencana? Ayat ni dah Allah Ta'ala berfirman fawailul lil musallin, maka neraka kecelakaan ni Allah Ta'ala duk sedia bagi orang semaya. Sebab tu dari ayat ni dia tanya kata siapa nak dapat bencana, dapat bala, dapat neraka daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jawabnya orang yang bersemaya. Sebab itulah adik-adik kena ingatlah al-musallin makna orang semaya. Sebab tu maksud dengan orang dapat bencana dalam ayat ni ialah orang yang bersembahyang, iaitu orang hak semaya buat main-main, galik dengan semaya sehingga habis waktu baru gaduh nak semaya. Sebab tu janganlah kita kena jadi orang Islam yang sangat-sangat jaga dengan semaya. Nah, insya-Allah. Seterusnya soalan yang tanya pula ilmu tajwid ialah ilmu yang berkaitan dengan jawapan yang mana. Ilmu tajwid ni dah berkaitan betul dengan jawapan hak mana hak dia bagi 1 2 3 4 ni. Satu, berhenti mengumpul harta kekayaan. Tak ada sakut ni. Kedua, beribadat dengan cara yang betul. Ilmu tajwid tak ada sakut ni dengan cara beribadat dengan cara yang betul. Beribadat dengan cara betul ni dah duk cara dalam ilmu fiqh. Kita ngaji fiqh ni. Semaya ada rukun ke apa syarat, semaya apa lagu mana dalam ilmu fiqh cara. Sebab tu ilmu tajwid ni berkaitan dengan apa adik-adik? Berkaitan dengan kita nak membaca Al-Quran dengan cara yang betul. Nah, faham makna Quran dengan betul. Faham makna Quran dengan betul ni adalah ilmu tafsir. Tak ada sakut dengan ilmu tajwid. Sebab tu adik-adik ingatlah ilmu tajwid adalah salah satu ilmu yang nak kita baca Quran dengan cara yang betul. Nah, insya-Allah. Seterusnya ia tanya pula soalan surah manakah yang mengatakan bahawa kaum munafik itu suka menunjuk-nunjuk dan ria apabila mereka semaya. Surah mana ayat kita kata orang munafik di antara perangai dia ni dia suka tunjuk-tunjuk, suka buat apabila dia semaya. Adik-adik ingatlah keyword hak ustaz biasa ajar dulu. Bila sakut hak semaya kebanyakan adalah surah Al-Maun. Seterusnya kalimah sahun pula dia tanya. Kalimah sahun di dalam surah Al-Maun maksud orang yang terlalai. Sahun hak ada di dalam surah Al-Maun ni adik-adik. Makna yang bahasa Melayu makna orang yang lalai. Tapi dia tanya soalan kita dalam perkara apa maksud dengan orang lalai dalam hal apa? Satu, bersolat. Bersolat ni mana semayalah. Dua, berdoa. Tiga, berpuasa. Empat, bersedekah. Bila adik-adik ingat, abang ustaz dah royak nah surah Al-Maun. Kebanyakan dah ambil penting hasmaya. Nah, hasmaya. Sebab tu maksud dengan orang lalai di sini ialah orang lalai dengan hasmaya. Dah dalam hasmaya. Iaitu kita jawab kata bersolat. Nah, insya-Allah. Seterusnya, ia tanya pula kata bagaimanakah pelajar dapat mengambil pengajaran daripada surah Al-Ma'un untuk mengguna dalam kehidupan. Adik-adik, ia tanya kata kita nak ambil pengajaran, bodrian. Daripada surah Al-Ma'un, diguna dalam kehidupan harian kita lagu mana? Satu, kita kena puasa, kata berpuasa. Dua, bersedekah kepada orang miskin. Kita sedekah pada orang miskin. Ketiga, bersembahyang dalam waktu. Keempat, pergi menunaikan haji apabila ada kemampuan. Apabila ada kekuasaan, kita kena pergi buat haji. Sebab tu, pengajari yang kita dapat ambil surah Al-Ma'un untuk kita nak guna dalam kehidupan kita adik-adik, kita kena ingat nah, tak doyaknya kali dah surah Al-Ma'un duk kecek orang yang lalai dalam hasmaya. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala ada firman fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka neraka lah bagi orang semaya, iaitu orang yang semaya kalik lalai. Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka yang daripada semaya itu galik dah sehingga habis waktu baru nak semaya. Sebab tu daripada surah ni pengajaran yang kita kena ambil guna kak ialah hasmaya. Sebab tu kita jawab soalan hak betul, bersembahyang dalam waktu. Dah kita kena semaya dalam waktu. Kerana di dalam surah ni Allah Ta'ala sangat marah pada orang hak semaya
di luar waktu seumur gale dan kusmaya. Nah, insyaallah kita jangan dipelajar seperti itu insyaallah. Seterusnya soalnya apakah ajaran Allah dalam ayat-ayat surah Al-Maun? Di dalam surah Al-Maun adik-adik, dia tanya kata apakah ajaran Allah? Apakah Allah Ta'ala nak ajar kita melalui ayat-ayat yang ada di dalam surah Al-Maun? Satu, orang yang menjaga ibu bapa. Ada sakut nah dalam Al-Maun ada sebut haru ibu bapa. Dua, orang yang menghalau ibu bapa. Ada sebut juga. Orang yang menghalau anak yatim. Jawapan yang betulnya adalah anak yatim. Kerana di antara ajari Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maun adik-adik adalah Allah Ta'ala nak lari orang itu daripada menghalau anak yatim. Sehingga Allah Ta'ala bila kata orang halau anak yatim ni, kaplai anak yatim ni, buat nyanyi anak yatim ni adik-adik, Allah Ta'ala bila kata orang itu adalah orang dusta dengan agama. Tak percaya kepada Allah, tak percaya kepada balasan hari akhirat. Nah, sebab tu mana ayat? فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ. Orang-orang yang dusta agama di antaranya orang yang menghalau anak-anak yatim. Sebab tu adik-adik kita kena buat baik dengan anak yatim lah sekadar kemampuan kita insyaAllah. Seterusnya ia tanya pula atau jawab mana merupakan pengertian perkataan Al-Quran. Al-Quran adik betul dengan pengertian mana? Pengertian ni kuamal lah kalau bahasa Syiah dah. Satu iaitu kalamullah, kalam Allah. Dua kalamur Rasul. Tiga kalam Muhammad. Empat kalam Musa. Jelas bagi kita bila sebut Quran ni tak ada kena pada kalam Allah lah. Bila sebut Quran kena pada kalamullah. Nah, kena, bila sebut Quran jelas dah kalamullah. Percakapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seterusnya ia tanya kata surah mana yang mesti dibaca oleh orang Islam setiap hari. Surah mana? Surah mana orang Islam ni setiap hari kena baca? Jelas bagi kita ni mudah sekali iaitu Al-Fatihah. Kerana orang Islam setiap hari adik-adik dia kena semaya. Bila semaya pasti dia kena baca Fatihah. Adapun surah Ikhlas Qul Huwallah kalau dia tak baca pun tak ada gapo. Kalau dia baca alhamdulillah dapat pahala dia. Surah Al-Maun pun seperti itu juga. Kalau dia baca pun tak apa, tak saya baca pun tak apa, tak ada gapo. At-Takatsur kalau dia tak baca pun tak apa, kalau dia baca pun bagus, ada boleh pahala dah. Tetapi Al-Fatihah ni mesti nak baca kerana kita kena semaya. Seterusnya soalan surah mana jika dibaca 3 kali adalah sama dengan membaca Al-Quran 1 kali khotim. Ni adik-adik kena ingat lah. Surah mana adik-adik? Bila kita baca 3 kali je. 3 kali saat ni kita akan dapat pahala supaya dengan kita baca Quran sekali khotim, sekali habis. Jawabnya surah Al-Ikhlas. Dia nah, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah Ikhlas ni bila kita baca 3 kali je, kita akan dapat pahala supaya kita baca Quran habis 1 kali. Sebab tu di antara surah adik-adik kena rajin, kita kena rajin baca nah surah Ikhlas ni paling kurangnya 3 kali belum kita nak tidur insya-Allah. Seterusnya soalan pula yang kata siapakah yang menguasai menghukum pada hari kiamat? Di hari kiamat esok ni siapa orang yang menguasai? Siapa orang yang kuasa dalam hak taksin hari kiamat? 1 Allah, 2 Rasul, 3 malaikat, 4 para nabi. Jelas bagi kita adalah Allah. Di dalam surah Fatihah ada sebut Maliki Yaumiddin. Hari akhirat esok Allah Subhanahu Wa Taala lah sebagai raja, Allah Taala lah sebagai orang yang nak menguasai pada hari kiamat bila berlaku satu hari nanti. Seterusnya adik-adik dia tanya pula surah Al-Ikhlas mengajar orang yang beriman mengenai hak apa? Surah Ikhlas ni kita ingat belaka dah nah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah Ikhlas ni dak mengajar orang beriman semua kita ni dak mengajar mengenai hak apa? 1 sifat Allah, 2 sifat orang yang beriman. Jawabnya hak betul adalah sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana di dalam surah Ikhlas tak ada kecah orang langsung, dak kecah sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang satu je. Nah, ingat nah. Seterusnya dia kata soalan pula balasan pada hari akhirat adalah dusta semata-mata merupakan perkataan siapa. Balasan hari akhirat ni bohong saja-saja. Piuk orang kata lagu tu.
Satu dia kata orang yang mengusir anak yatim, orang yang karuk anak yatim, orang yang menghalau anak yatim. Dua, orang yang benci kepada Rasulullah. Tiga, orang yang mengumpulkan harta kekayaan. Orang dah hipung harta nak beri banyak nak kaya. Keempat, orang yang meminjam barang kegunaan. Balasnya pada hari akhirat adalah dusta semata-mata. Bohong, tak sungguh. Perkataan ni perkataan siapa? Jawab pihak betul adik-adik adalah perkataan orang yang mengusir anak yatim. Sebab apa hak ni? Sebab saya ingat dah nah, kita ngaji dalam surah Al-Maun, orang hak mengusir anak yatim, Allah Ta'ala bila kata orang ni adalah orang dusta dengan agama. Bila dusta dengan agama, seolah kata dia tu tak percaya dengan balasan hari akhirat. Soalan ni payah sikit ni, adik-adik kena ingat malam nah. Baik, pada hari ini sekadar ini saja. Mudah-mudahan kita dapat ilmu dan dapat maklumat bersama. Semoga dapat beri manfaat kepada adik-adik, khususnya adik pelajar kelas ni. InsyaAllah kita jumpa mula pula. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.